Okay, Assalamualaikum guys. Hari ni aku nak tunjuk kat korang sikit macam mana untuk ubah mindset korang daripada mindset orang biasa kepada mindset orang yang kaya. Okay, so cara yang paling mudah adalah korang tengok link kat bawah. Kami akan sediakan satu link, iaitu link untuk ke Telegram Prof Duit. So Telegram Prof Duit ni tujuannya kami nak share skill-skill, ilmu-ilmu kami secara percuma dengan korang, supaya korang boleh amalkan tips-tips ni untuk buat duit. Okay, so ini adalah berdasarkan pengalaman kami setelah 10 tahun buat bisnes online. Okay, so kami dah cuba macam-macam bisnes, kami dah tahu apa kelebihan dan kekurangan bisnes tu, dan kami dapati untuk korang dapatkan mindset kaya ni, korang perlu asah. Okay, so sebab itu setiap kali kami beri link Signal Forex ni, kami akan beri satu tips percuma lah untuk korang, supaya korang boleh ubah mindset korang. Contohnya kalau macam yang latest ni, kami beri tips pasal untuk bina passive income ataupun cash flow. So ini adalah income yang bukan datang daripada kerja korang. Ini income yang datang daripada bisnes ataupun income yang datang daripada investment. Okay, so mesti orang ingat macam nak dapat passive income ni susah. Sebenarnya tak susah pun. Korang hanya perlu letak duit korang dekat kolom aset. So maknanya letak duit korang dekat kolom aset ni, maknanya korang beli aset. Sebab sebelum tu korang kena tahu mana aset, mana liability. Contohnya kalau kereta dan juga rumah duduk sendiri, itu adalah dua liability. Dan dua benda besar tu adalah penyumbang utama kepada ramai golongan-golongan muda yang bankrupt awal. Sebab bila diorang beli rumah besar, kereta besar, tetapi dia tak ada cash flow untuk support bayar bulan-bulan tu, so bila-bila saja dia orang boleh dibuang kerja ataupun kena terminate, dan dia terus jatuh bankrupt dengan sekelip mata je. Okay, so penting untuk korang bina passive income dan cash flow ni, supaya kalau korang nak berhutang, korang ada backup income. Okay, sambung lagi. So deposit ke account trading adalah proses membina aset. Okay, so kalau korang dah buat account forex, kalau belum buat, pergi dekat Telegram ni, klik dekat pin post ni, kami ada sediakan link untuk korang register, dan kami akan beri korang 100% support untuk account-account baru. Okay, kalau korang deposit ke account trading tu, maknanya korang sedang membina aset. Lagi banyak korang deposit, lagi besarlah aset korang. Sebab kalau korang nak bezakan orang professional forex trader dengan orang biasa macam kita, professional forex trader dia ada account besar. Tak kira $10,000 pun ada, $100,000 pun ada. So dengan account besar tu, dia akan cuba buat 10%, 5%, 20% daripada account tu sahaja. So dia jaga modal dan capital yang dia ada. Untuk korang dapat account besar tu ada dua cara. Cara yang pertama, korang growkan modal korang. Cara yang kedua, korang deposit. Okay, sentiasa deposit. Sebulan depositlah 200, sebulan 100. Mungkin bulan depan ada duit lebih sikit, RM50 deposit ke account trading. Okay, so lama-lama bila account trading korang katalah dah ada RM2-3,000, korang cuba growkan 10% saja, dah korang dah boleh dapat RM200-300. Okay, so dia perlukan sedikit modal, tapi business trading ni sangat automatic dan dia ada kemampuan scaling yang unlimited. Okay, so kalau korang ada account RM1,000 dan korang growkan 10%, korang buat RM100. Tapi kalau korang ada account RM10,000, korang growkan 10%, korang dah ada RM1,000. Okay, tapi kerja untuk korang manage account kecil dan korang manage account besar, kerjanya sama je, 100% sama. So ia bergantung kepada berapa besar aset korang. Sebab itu korang kena buatkan rutin. Okay, sebulan mungkin deposit RM100, RM200 ke account trading. Lama-lama account trading tu besar, dan sambil korang deposit tu, korang jaga capital, trade slow. Okay, so maybe dalam masa 10 tahun korang dah boleh ada capital yang besar, macam maybe RM10,000 untuk korang trade. Okay, so time tu korang dah tak perlu deposit. Bila dah tak perlu deposit, korang boleh grow saja dan withdraw saja. Okay, so itulah passive income
antara yang terbaik. Okey. Untuk tips sebelum ni kami ada beli, cerita pasal beli rumah. Okey. So mampu beli rumah besar bukan melambangkan kekayaan, tetapi ia melambangkan kemampuan kita untuk berhutang. Okay, sama macam kita beli kereta besar. Dua benda ni kalau tiba-tiba kena buang kerja, korang boleh jatuh bankrupt di mata bank. Okay, yang melambangkan kekayaan sebenar adalah kalau korang mampu bina cash flow atau income pasif lagi banyak dari belanja bulan-bulan. Okay, ni key dia. Kalau korang boleh bina cash flow ataupun passive income lagi banyak daripada berapa banyak korang belanja bulan-bulan. Contohnya kalau korang belanja bulan-bulan RM2,000 dan korang ada cash flow passive income RM3,000 sebulan. Okey, ni cash flow ni datang daripada investment, datang daripada bisnes korang, datang daripada maybe YouTube channel atau blog, ataupun mana-manalah, bisnes e-commerce ke, Shopee ke, ataupun di account trading forex ataupun account crypto, account saham. Okay, income cash flow bulan-bulan korang dapat RM3,000. So belanja korang RM2,000. So setiap bulan korang ada lebih RM1,000. So time tu korang dah boleh retire ataupun boleh berhenti kerja. Okay. Tapi kalau nak lagi selamat, korang kena pastikan cash flow korang adalah 2 kali ganda daripada belanja korang. Katalah korang belanja bulan-bulan RM2,000, cash flow korang kena RM4,000 ke atas, baru korang boleh fikir nak berhenti kerja. Okay? So sebab dua benda besar ni, contohnya rumah besar dan juga kereta besar ni nampak bergaya, tapi sebenarnya ia adalah liability, yang mana liability ni yang paling banyak orang salah anggap sebagai aset. Contohnya rumah besar. Katalah korang dah kerja 10 tahun, start kerja umur 20-an, umur 30-an, korang start beli rumah. Korang letak modal rumah, katalah RM30,000 untuk beli rumah. Okay? Kemudian setiap bulan korang kena bayar installment RM1,500. Okay? RM1,500 bayar rumah. So lama-lama korang memanglah akan dapat aset, tapi sepanjang 30 tahun korang berhutang tu, rumah tu adalah kategori liability. Sebab duit korang keluar bulan-bulan, keluar RM1,500, bulan-bulan keluar RM1,500. Tak sama macam kalau korang ada rumah sewa, korang dah kerja sampai umur 30, korang letak katalah modal RM10,000 beli rumah sewa, dan bulan-bulan korang dapat RM300-400 sebulan. Okay, RM300-400 sebulan tu adalah cash flow ataupun passive income, dan rumah tu baru dikira aset sebab duit tu masuk ke akaun bank korang, RM300-400 sebulan. Katalah korang menyewa sebanyak RM1,000, bila korang beli rumah besar, korang sewa RM1,000, korang dah jadi installment bulan-bulan RM1,500 sebulan. Okay? Tapi kalau korang sewa RM1,000 dan korang beli rumah sewa, korang dapat income RM300 tiap-tiap bulan. So sewa korang dah jadi RM700 saja sebulan. Banding kalau korang beli rumah besar, korang naikkan korang punya komitmen bulanan. Tapi kalau korang beli rumah investment, korang turunkan komitmen bulanan. Okay? Walaupun korang menyewa, tapi sebenarnya kewangan korang lebih sihat. Okay? Okey, tips yang seterusnya adalah berkenaan dengan berita yang kami baru baca hari itu mengenai penjualan Tesco kepada keluarga dekat Thailand. Okey, so dia beli dengan harga RM10 bilion. Banyak duit. Okey, so selalunya daripada RM10 bilion ni, kalau korang nak tahu berapa income bulanan keluarga Thailand ni selepas beli Tesco, korang tengok asset yield. Asset yield selalunya 5% setahun. 5% daripada 10 bilion ni adalah RM500 juta setahun. Ni income setahun diorang. Dan kalau korang bahagi dengan 12 bulan, income keluarga Thailand ni selepas beli Tesco adalah sebanyak RM16.7 juta income sebulan. Banyak gila duit diorang. Okay? So hanya dengan membeli aset, dia dapat income bulan-bulan. So ini sama macam korang beli saham. Korang beli saham katalah RM1,000, korang dapat aset yield daripada saham 5% setahun. Okay, korang akan dapat income bulan-bulan lah. So tapi untuk saham tu korang perlu beli ada sejumlah duit yang banyak untuk korang buat orang kata apa, significant income. Okay, so kalau korang setakat beli saham RM1,000, korang tak boleh berhenti kerja lah. Tapi kalau korang beli saham RM200,000, RM300,000, tu mungkin korang dah boleh berhenti kerja. Okay? Untuk capai tahap tu, korang kena bina income yang cukup. So bina income tu guna 5
jenis bisnes yang kami sarankan, iaitu bisnes pertama ingat adalah e-commerce, Shopee, Lazada, Lelong dan sebagainya. Yang kedua adalah Facebook Marketplace. Yang ketiga adalah YouTube channel. Yang keempat blogging. Yang last sekali adalah trading. So 5 bisnes ni adalah 5 bisnes terbaik berdasarkan pengalaman kami untuk korang buat. Okay, bisnes Facebook tak payah buat lah kecuali Facebook Marketplace. Kalau Facebook Ads tu saya rasa tak perlu pun. Kami tak fokus langsung untuk tu sebab kami dah buat dan kami tak nampak potensi yang tinggi untuk korang jana duit daripada Facebook Ads. Okay, so harap video ni membantu dan jangan lupa subscribe dekat YouTube channel Prof Duit. Kalau korang yang belum join Telegram channel ni, nanti kami akan sediakan link. Kalau korang rasa ada apa-apa soalan, boleh komen dekat ruangan komen kat bawah ni. Kami akan jawab semua komen di YouTube Prof Duit. So kami jadikan YouTube Prof Duit sebagai medium rasmi untuk berinteraksi dengan korang. Okay, jangan lupa share video ni, like, komen dan subscribe. Jumpa lagi dalam video akan datang.